Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang UMNO hentikanlah, berhentilah untuk guna PAU untuk Najib. UMNO sedang memalukan diri sendiri, tahu tak? UMNO sedang memalukan diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini UMNO Kelantan cukup salah apabila mereka suruh Zaid untuk berhenti kata guna untuk desak pengampunan Najib guna PAU. Tuan-tuan dan puan-puan, PAU itu platform parti. Bukan mahkamah rayuan politik. Ini bukan majlis ratapan seorang banduan. PAU bukan untuk satu majlis ratapan seorang banduan. Sampai bila PAU UMNO ni bila bercakap je Najib, bila bercakap je Praswa, bila bercakap je tukang sakau negara. Sampai bila? Ini memalukan diri sendiri namanya. Menggunakan PAU semata-mata untuk satu nama, yaitu Najib Razak, bukan saja tiada guna, tapi ini merosak dan memalukan UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita tanya satu soalan, yang orang UMNO sendiri takut nak jawab. Kalau ada orang UMNO sedang menonton, sila jawab. Najib ni malaikat kah? Najib ni malaikat kah? UMNO ni parti pembela rasuah kah? UMNO nak guna institusi raja semata-mata untuk kepentingan politik saja kah? Bukankah UMNO untuk melindungi institusi diraja? Kenapa nak paksa-paksa? Agung bukan seorang pribadi yang dipaksa-paksa. Agung bukan tak reti buat keputusan. Agung tahu apa yang dia lakukan. Kalau jawapannya tidak, kenapa dijadikan pentas tekanan emosi dan politik untuk satu kes jenayah? Najib bukan dizalimi oleh musuh politik, ya, bukan. Apalagi oleh Anwar Ibrahim, bukan. Najib disabitkan kesalahan oleh mahkamah melalui proses undang-undang dan hak pembelaan yang penuh. Najib tidak ditangkap di bawah SOSMA. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Di bawah akta dalam negeri dulu tu apa sudah itu akta tu yang Anwar Ibrahim tu kena tangkap, Jeffrey Kittingan kena tangkap tu. Bukan.
Diproses undang-undangnya betul, hak pembelaan penuh. Tapi UMNO bertindak seolah-olah Najib ini mangsa konspirasi. Mangsa hakim yang salah. Mangsa sistem yang rosak. Dan parti dia saja yang betul. Ini bahaya tuan-tuan dan perempuan. Ini bukan setia. Ini fanatik, disebut fanatik membuta tuli. Lebih memalukan bila ada yang cuba menyeret raja ke dalam permainan ini. Seolah-olah pengampunan itu satu alat politik, bukan prerogatif perlembagaan lagi. UMNO patut ingat, raja bukan penyelamat image parti. Ya, raja bukan penyelamat image parti. UMNO perlu ingat, raja bukan perisai untuk kes rasuah. Kalau UMNO terus guna PAU untuk Najib, UMNO sedang menghantar mesej bahawa rasuah boleh dimaafkan jika anda bekas Perdana Menteri. UMNO sedang mengakui secara senyap bahawa parti ini hidup demi seorang banduan. Maukah begitu? Janganlah begitu. Saya tidak setuju. UMNO lebih baik dari itu. UMNO sahkan pula tanggapan rakyat bahawa UMNO tak pernah belajar. Kalaulah UMNO terus pakai PAU untuk Najib. PAU sepatutnya bincang hala 7 parti. PAU sepatutnya bincang wajah baru parti. PAU sepatutnya bincang tentang reformasi dalaman. PAU sepatutnya bincang cara tebus kepercayaan rakyat. Bukan ratapan politik tanpa maruah. Kesimpulan paling pedas tapi jujur dari saya. Najib bukan masa depan UMNO. Najib sekarang adalah beban UMNO. Dan UMNO yang terus mempertahankan Najib sedang menggali kubur sendiri. Kalau UMNO masih waras, berhentilah menggunakan PAU untuk Najib. Kalau tidak, rakyat akan jawab satu hari nanti. UMNO ini parti politik atau parti pembela rasuah? Sila jawab. UMNO ini parti politik atau satu parti pembela rasuah? Kalau terus tidak mau move on, terus mau membela Najib Razak yang sudah jadi banduan. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin sisipkan kepada anda bagi yang berminat mengetahui pemikiran Tun Mahathir, bagaimana cara dia berfikir, otak dia berfikir, bijak ke tidak Tun Mahathir. Saya sisipkan bagi anda di beg kuning, sila beli. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang berminat untuk melihat, mau belajar muslihat Mahathir pula, segala-gala tentang muslihat Mahathir juga ada dituliskan di dalam buku. Cara pemikiran Mahathir, adakah dia buat muslihat dan sebagainya, ada juga di beg kuning. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan kepada anda juga satu lagi buku tentang Tun Mahathir bertajuk Paradise Lost, Paradise Lost Mahathir. Yang ini bercerita tentang apa yang berlaku seterusnya setelah Pakatan Harapan tumbang, Pakatan Harapan muncul, setelah Mahathir jadi Perdana Menteri, dia turun lagi bukan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku semuanya. Ketiga-tiga buku ini ada di beg kuning, sekarang ada promosi. Rugi bagi anda yang memang berkecimpung dan suka tentang politik negara Malaysia. Sekiranya anda tidak pernah membaca buku ini, jangan cakap anda suka politik kalau buku pun tidak suka baca. Orang bijak suka baca buku. Semua ada di dalam beg kuning, ada promosi sekarang. Pertama, pemikiran Tun Mahathir. Kedua, muslihat Mahathir. Dan ketiga, Paradise Lost Mahathir. Okey, kita tengok sama-sama. Jangan lupa beli di beg kuning. Di sini, di bawah ni ya. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim menang tanpa berperang. Perikatan Nasional musnah kerana Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang dan geng-geng Muhyiddin Yassin dan geng-geng Hadi Awang sendiri. Mereka sendiri yang musnahkan tanpa ada apa-apa pun yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Ini bikin malu betul. Aduh, patutlah saya tidak undi Perikatan Nasional. Andalah main-main saja. Undi adalah rahasia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya kemenangan terbesar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang paling pedih, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu buat apa-apa pun. Aduh, tak perlu buat apa-apa pun, hancur sendiri. Tak perlu pun buat ceramah, tak perlu pun serang-serang, tak perlu pun buat propaganda. Perikatan Nasional musnah sendiri. Perikatan Nasional musnah sendiri. PN hancur sendiri dari dalam sendiri. Kena kanser sendiri. Kesian. Apa yang kita lihat hari ini? Letak jawatan dulu baru bincang calon pengerusi, kata Tuan Ibrahim. Ini bukan langkah satu strategi. Ini tanda parti sedang cukup nazak. Cukup nazak. Ketua penerangan kata lain, timbalan kata lain. Aduh, dua-duanya bukan calang-calang punya jawatan. Tapi dua-dua tidak ada kesepakatan dalam diorang punya kenyataan. Ini sedang nazak nih. Undilah kamu parti yang nazak. Dan siapa punca? Punca dia Muhyiddin Yassin. Punca dia Muhyiddin Yassin. Habis kalau bukan Muhyiddin Yassin, siapa punca dia? Takkanlah tiba-tiba pula Lim Kit Siang, kan? Dia sudah lama tak ada. Takkanlah tiba-tiba Lim Guan Eng pula. Lim Guan Eng tak ada kena mengena. Takkan DAP pula masalah. Ya, masalah DAP juga kah? Kalau tak betul. Muhyiddin yang salah, DAP yang dipersalah. Pening. Dia bina PN atas ketakutan. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Dan opportunisme, bukan satu kesetiaan. Muhyiddin bukan mangsa. Muhyiddin arkitek kehancuran Perikatan Nasional sendiri. Dia satukan parti atas dasar satu yang disebut sebagai kebencian terhadap Anwar. Bukan untuk visi negara pun. Bila kuasa hilang, semua retak pecah. Hari ini PN tak bercakap lagi tentang soal rakyat. Tak bercakap lagi soal ekonomi. Tak bercakap lagi tentang kos sara hidup. Tidak. Tapi sekarang ini lebih kepada sibuk berebut kerusi parti sendiri. Bukan parti orang tahu, parti sendiri. Ini bukan pembangkang yang berwibawa. Ini kumpulan politik yang panik. Undilah kumpulan parti politik yang sedang panik. Anda pun akan jadi panik. Dan inilah hadiah terbesar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim.
musuh yang bunuh diri secara terbuka, perlahan-lahan dengan sendirinya. Dalam Perikatan Nasional, keputusan dibuat secara berlapik, berbisik, penuh teka-teki. Tak ada sidang khas jelas, tak ada mandat terbuka, tak ada keyakinan dalaman, alih-alih tiba-tiba rampas kuasa. Kalau ketua pun nak diturunkan secara senyap, kalau pengganti pun tak berani untuk diumum, apa jaminan? Apa jaminan mereka mampu untuk mentadbir negara? Hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, Perikatan Nasional bukan kerana Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional runtuh bukan kerana Anwar Ibrahim, tetapi kerana Muhyiddin Yassin terlalu lemah dalam memimpin selepas kalah. Anwar cuma duduk diam-diam saja. Dan lawan dia tumbang sendiri satu demi satu. Kesian. Kesimpulannya pedih tapi benar. Inilah kemenangan percuma untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kekalahan paling memalukan untuk Perikatan Nasional. Dan ini legasi terakhir untuk Muhyiddin. Musnahkan gabungan dia yang dia bina sendiri. Kalau nak salahkan sesiapa, jangan salahkan Anwar pula. Salahkanlah Muhyiddin Yassin yang gagal berundur dengan bermaruah. Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen dan pendapat anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin sisipkan kepada anda bagi yang berminat mengetahui pemikiran Tun Mahathir, bagaimana cara dia berfikir, otak dia berfikir, bijak ke tidak Tun Mahathir. Saya sisipkan bagi anda di beg kuning, sila beli. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang berminat untuk melihat, mau belajar muslihat Mahathir pula, segala-gala tentang muslihat Mahathir juga ada dituliskan di dalam buku. Cara pemikiran Mahathir, adakah dia buat muslihat dan sebagainya, ada juga di beg kuning. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan kepada anda juga satu lagi buku tentang Tun Mahathir bertajuk Paradise Lost, Paradise Lost Mahathir. Yang ini bercerita tentang apa yang berlaku seterusnya setelah Pakatan Harapan tumbang, Pakatan Harapan muncul, setelah Mahathir jadi Perdana Menteri, dia turun lagi bukan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku semuanya. Ketiga-tiga buku ini ada di beg kuning, sekarang ada promosi. Rugi bagi anda yang memang berkecimpung dan suka tentang politik negara Malaysia. Sekiranya anda tidak pernah membaca buku ini, jangan cakap anda suka politik kalau buku pun tidak suka baca. Orang bijak suka baca buku. Semua ada di dalam beg kuning, ada promosi sekarang. Pertama, pemikiran Tun Mahathir. Kedua, muslihat Mahathir. Dan ketiga, Paradise Lost Mahathir. Okey, kita tengok sama-sama. Jangan lupa beli di beg kuning. Di sini, di bawah ni ya. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Malam ini kita akan ulas satu perkara yang cukup padu, cukup membuatkan penyokong-penyokong UMNO, penyokong-penyokong setia Najib Razak menangis terkebil-kebil. Apa yang UMNO sedang hadapi dan apakah ini jalan kehancuran untuk UMNO sekarang? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ringkaskan krisis UMNO pada hari ini, ia bukan satu masalah sementara. Ia bukan hanya semata-mata satu masalah, tapi ini gabungan beberapa bom jangka masa yang bakal meletup dengan serentak. Nombor satu, adanya krisis identiti dan arah politik. UMNO hari ini tak jelas siapa kawan, siapa lawan. Masuk kerajaan bersama PH, tapi akar umbi masih benci PH. Keluar kerajaan, UMNO sendiri tak cukup kuat untuk berdiri. Akibatnya, penyokong menjadi keliru. Pemimpin bercanggah, mesej parti bercelaru. UMNO tak lagi sebagai payung Melayu pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi parti yang dilihat hanya bertahan demi kuasa. Bayang kes mahkamah tak pernah hilang. Inilah realiti di dalam UMNO. Nama Najib Razak masih menghantui UMNO. Walaupun Najib sudah dipenjara, emosi bosku masih hidup di dalam parti. Masalahnya,
UMNO tidak boleh menangisi Najib terlalu kuat. Kerana rosak imej, reform dan integriti. Tapi kalau lepaskan Najib, akar umbi pula yang memberontak. Inilah dilema paling besar di dalam UMNO. UMNO terperangkap di tengah-tengah, tak mampu bergerak ke hadapan atau ke belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, antara lain lagi kepimpinan yang lemah dan terlalu bertahan. Real talk bro, real talk tuan-tuan dan puan-puan. UMNO hari ini tiada tokoh nasional yang benar-benar ditakuti oleh lawan. Bukan tak ada pemimpin, tapi tiada karisma penyatu. Tidak ada karisma yang dapat menyatukan. Presiden pertahan jawatan, timbalan diam. Ketua bahagian jaga kawasan sendiri. UMNO berubah daripada parti perjuangan kepada parti survival individu. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli dan penyokong pula mau tidak mau realitinya semakin melarikan diri. Mula melarikan diri. Undi Melayu berpecah teruk. Sebahagian ke PAS, sebahagian ke Bersatu. Anak-anak muda pula. Anak muda, UMNO bukan pilihan utama. Generasi baru melihat UMNO ini sebagai parti lama, elit lama dan banyak masalah lama. Tanpa pembaharuan yang ready. Banyak orang akan tanya, kalau transfer factor bukan vitamin, bukan kolostrum, bukan herbal, bukan obat, semua ni bukan. Apa sebenarnya transfer factor? Transfer factor adalah intelligent molecule, iaitu molekul pendidik sistem imun yang kita sebenarnya sudah dapat sewaktu kita lahir. Jadi, salah satu asal kajian transfer factor adalah waktu saintis mengkaji di mana waktu bayi dilahirkan, apakah pemakanan pertama yang diberikan kepada bayi tersebut daripada ibu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kolostrum ibu itu sendiri, iaitu yang hanya ada pada mungkin 1 hingga 3, 5 hari lah paling lama. Iaitu bila mereka kaji, di dalam kolostrum ibu itu terdapat vitamin, protein, mineral, banyak benda termasuk antibody ataupun antibody ibu tadi dan juga molekul transfer factor. So simply to say, what is transfer factor? Pengalaman sistem imun ibu. Contoh kalau umur ibu tu 30 tahun, pengalaman dia dipindahkan kepada anak. Jadi whatever experience that the mother has before, pengalaman sistem imunnya dipindahkan kepada anak. Hanya di For Life, dia tidak pasarkan transfer factor daripada kolostrum ibu. Jadi waktu mereka kaji, sebenarnya mamalia seperti ataupun hewan seperti lembu, kambing, harimau, gajah, kucing, anjing, semuanya juga mempunyai transfer factor yang dipindahkan daripada ibu kepada anak. Makanya For Life memilih 2 haiwan, iaitu sapi ataupun lembu dan juga ayam. Kenapa? Sebab binatang ini, contohnya kalau lembu, kolostrumnya jauh lebih banyak daripada haiwan lain. Dan sistem imun 2 haiwan ini, binatang ini mempunyai sistem imun yang jauh lebih kuat daripada manusia. Jadi adakah For Life mengambil kolostrumnya? Tidak. For Life hanya mengambil transfer factor daripada, kalau ayam tidak menyusukan anak, dia mengambil transfer factornya daripada kuning telur. Dan juga dia mengambil, For Life mengambil transfer factor daripada kolostrum susu. Jadi dia bukan susu dan dia juga bukan kuning telur. Jadi transfer factor ni, intelligent molecule ini, kerjanya seperti mungkin video yang telah saya sampaikan. Yang pertama, meningkatkan sistem imun, mendidik sistem imun dan juga dapat membalancekan, menstabilkan sistem imun anda. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum. UMNO akan terus mengecil walaupun masih hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, adanya dilema dalam kerajaan perpaduan. Bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, UMNO dapat kuasa jawatan, dapat jabat kuasa menteri. Tapi di luar, penyokong tanya, kita menangkah kalah sebenarnya? Kalau UMNO terus bersama kerajaan, undi Melayu makin luntur. Kalau UMNO keluar kerajaan pula, risiko hilang segala-galanya. Ini perangkap politik paling bahaya dalam sejarah UMNO. Jadi, adakah UMNO akan hancur, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian? Jawapan jujur daripada saya, tidak mati dalam masa terdekat, tapi boleh jadi parti yang amat kecil dan tidak lagi relevan pada masa yang akan datang sekiranya tidak ada reform. UMNO sedang melalui fasa slow death sekarang. Hidup tapi tidak dominan. Ada tapi tidak menentukan. Jalan selamat jika UMNO berani
Kalau UMNO mahu selamat, potong total beban lama. Politik berteraskan individu itu potong terus buang. Lahirkan kepimpinan baru sepenuhnya. Bentuk satu naratif jelas untuk siapa UMNO hari ini. Berani kalah demi dibina semula dengan maruah. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, UMNO tak runtuh dengan letupan, tapi reput perlahan-lahan hingga orang tak peduli lagi. Tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nazrul Salim. Untuk secara ringkas sangat tentang kegunaan ataupun keberkesanan transfer factor ataupun kerja transfer factor ni, simple. Transfer factor, baik, ada 3 hal yang anda harus tahu tentang transfer factor. Transfer factor tidak merawat penyakit, dia tak rawat COVID, tak rawat kanser, tak rawat kencing manis, semua dia tak rawat. Tapi apa yang dia lakukan, baik orang yang sakit ataupun orang yang sihat, sewaktu seseorang itu makan transfer factor, baik yang plus ataupun yang trifactor formula, dia akan melakukan 3 hal. Yang pertama, dia akan meningkatkan sistem imun ataupun daya tahan tubuh kita. Baik, setinggi mana? Pastinya jauh lebih tinggi daripada suplemen yang ada dekat luar tu. Kalau Transfactor Plus ni dia dapat meningkatkan sehingga 437%. That means the effectiveness of your NK cell. Baik, pertama artinya dia akan meningkatkan sistem imun kita. Ada hal yang kedua ataupun kerja yang kedua yang dia melakukan adalah tidak seperti suplemen ataupun suplemen-suplemen lain, dia dapat mendidik sistem imun. Artinya dia mengajar sistem imun kita untuk kenalkan penyakit, mana kawan mana lawan. Orang hari ini mendapat penyakit, contohnya kansernya tak boleh rawat bukan sebab hanya sistem imun dia tak kuat, tapi kerana sistem imun dia tidak mengenal sel kanser ataupun bakterial ataupun virus. Baik, ini kerja kedua ni adalah sangat unik. Transfactor dapat mendidik sistem imun. Yang ketiga, satu lagi juga suplemen ataupun makanan tambahan tidak boleh lakukan adalah Transfactor dapat membalancekan ataupun seimbangkan sistem imun kita. Kalau orang tu, contohnya anda yang sedang makan Transfactor ni ada masalah immunodeficiency, artinya sistem imun yang terlampau rendah, dia bantu untuk tingkatkan. Tapi kepada orang yang contohnya ada sistem imun yang terlampau tinggi, iaitu kes-kes seperti autoimun, psoriasis, sakit kulit dan banyak lagi, dia bantu untuk menenangkan, stabilkan. Jadi mudah-mudahan dengan ringkasan penjelasan yang singkat ini anda mendapat manfaat tentang kegunaan Transfactor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.